Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat bersama-sama dalam live program kita pada malam ni bersama dengan komuniti Iris. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Azhar dan juga rakan-rakan yang menguruskan program pada malam ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya tak pernah buat live ni kali pertama ni. Jadi sebarang kekurangan saya mohon maaf lah kepada tuan-tuan perempuan sekalian. Malam ni insya-Allah kita akan berkongsi sempena kedatangan Ramadan. Insya-Allah lusa yang akan sekali lagi bersama kita pada tahun ini. Moga-moga Ramadan yang datang pada tahun ini, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kepada kita agar kita dapat mengambil manfaat semaksimum mungkin daripada Ramadan pada tahun ini insya-Allah. Malam ni tuan-tuan, saya tak ambil masa lama lah bersama dengan tuan-tuan perempuan sekalian. Mungkin sekadar dalam sehingga masuk waktu salat Isya, kemudian kita akan tamatkan sesi kita pada malam ini. Malam ni saya bercadang nak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan sekalian. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan salat yang akan kita kerjakan bersama insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan semua berkenaan dengan amalan-amalan sunnah semasa kita nak tidur. Mungkin tuan-tuan duk buat dah, duk amal dah dalam kehidupan. Teruskan yang baik itu. Mungkin apa yang kita kongsikan pada malam ini, kita baca hadis-hadis Nabi tapi memberi keyakinan kepada kita terhadap amalan yang kita duk buat tu. Okay, kita terus masuk kepada yang pertama pada malam ini, iaitu berkenaan dengan salat sunat witir. Dan saya nak minta Cikgu Azhar kalau dapatlah. Tadi saya ada WhatsApp kat Cikgu bahan-bahan berkenaan dengan tajuk yang akan kita bincangkan. Kalau boleh tolong masukkan di ruangan komen tu, boleh tuan-tuan rujuk nanti insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan, saya kongsikan ni daripada kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan salat sunat witir. Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal pada tahun 676 Hijrah. Dengan beliau iaitu kitab Al-Adhkar. Dalam bab salat sunat witir ni, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tulis berkenaan witir, bab ma yaqra'uhu fi salatil witri wa ma yaquluhu ba'daha. Itu bunyi tajuk dia tuan-tuan. Bab apa yang dibaca dalam salat sunat witir dan apa doa yang dibaca selepas kita menunaikan salat sunat witir. Okay. As-sunnatu liman awtara bi 3 raka'atin أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. Kata Imam Nawawi, sunnahnya bagi orang yang mengerjakan salat sunat witir dengan 3 rakaat. Kita biasalah di negara kita ni kita sembahyang witir 3 rakaat. Ada masjid yang sembahyang sampai 7 rakaat. Tuan-tuan pergi masjid hutan kampung. Tapi tahun ni kita semua kena bersedia untuk solat sunat witir di rumah. Jadi bukan lama dah. Esok hari Jumaat kita akan puasa, bermakna tuan-tuan perempuan malam esoklah kita akan solat sunat witir ni. Jadi baik kita bersedia daripada sekarang ni tuan-tuan. Jadi sunnahnya bagi orang yang mengerjakan solat sunat witir 3 rakaat, an yaqra'a fil ula ba'da al-fatihati sabbih isma rabbikal a'la.
Iaitu di rakaat pertama lepas disunatkan untuk membaca surah Rabbikal A'la, surah Al-A'la. Saya harap tuan-tuan yang bakal menjadi imam di rumah, insya-Allah cuba hafal surah Sabbihis ni. Boleh kita baca surah lain. Kalau ada orang tanya kita nak baca surah lain, boleh tak ustaz? Kami tak hafal solat sunat witir. Oh gila tuan-tuan kalau kita tak baca amalan-amalan yang Nabi SAW buat ni. Ada orang dia tukar, dia baca, dia hafal wadduha. Dia kira baca wadduha tu lah solat sunat witir pun. Sah tak? Sah. Tapi kita nak jadikan Ramadan kita pada tahun ni sebagai Ramadan yang terbaik, dengan anggapan bahawa inilah Ramadan terakhir dalam hidup kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan masih ada masa lagi lah untuk hafal solat, hafal surah Sabbihis ni. Sabbihis rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Tuan-tuan kena hafal insya-Allah. Cuba bagi ingat surah Sabbihis rabbikal a'la sebab ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua, wa fi tsaniyati, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, di rakaat kedua sunat kita baca surah Qul Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ni saya ingat cikgu Azhar apa dah ini. Tak ada masalah ini cikgu. Yang ni rakan-rakan kita kebanyakannya kita hafal surah Qul Ya ni, Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi tu rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Kemudian kita duduk tahiyat. Kemudian kita bangun ke rakaat yang ketiga, kata Imam Nawawi lagi. Di rakaat yang ketiga disunatkan kita baca surah Qul huwallahu ahad dan juga wal muawwidhatain. Surah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga ni makruf kita dah buat sebelum ni kita kena baca. Jadi kita kena lebih ambil berat sikit, jangan rasa macam senang lah. Saya lagi ikut bertukar surah Qul Ya, nak waqaf tak boleh pula lagi. Okey, ni 3 surah yang kita kena pastikan sebagai persediaan malam esok. Kita nak salat sunat tarawih dan kita nak salat sunat witir bersama dengan ahli keluarga kita. Sekali lagi saya ulang, Sabbihis, usaha malam, jangan tidur lagi tak boleh hafal malam ni. Kemudian yang keduanya ialah surah Qul Ya di rakaat yang kedua. Rakaat ketiga Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Okey. Kemudian kata Imam Nawawi tuan-tuan, ni galakkan kepada kita semua supaya kita hafal juga surah-surah ni. Walaupun tuan-tuan duk cadang nak baca surah yang hafal ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, fa in nasiya sabbihis fil ula. Kalaulah dia terlupa membaca surah Sabbihis di rakaat yang pertama. Rakaat pertama terlupa. Bukan buat lupa ni, memang lupa sungguh. Ata biha ma'a qul ya ayyuhal kafirun fi tsaniyah. Masa masuk rakaat kedua, rakaat pertama tu terlupa, pergi baca surah Wadduha. Masuk rakaat kedua, kata Imam Nawawi, bersama dengan kita baca surah Qul Ya tu, kita disunatkan juga baca surah Sabbihis. Punya sunatnya baca surah Sabbihis dengan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun ni. Maknanya lepas kita takbiratul ihram, kita baca masuk rakaat pertama terlupa, masuk rakaat kedua lepas Fatihah baca Sabbihis dulu, kemudian baru baca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat kedua tu baca dua-dua sekali. وَكَذَا إِنْ نَسِيَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَتَى بِهَا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. Masuk rakaat kedua pula terlupa baca Qul Ya pula, habis baca surah lain. Nak buat macam mana? Sabbihis baca dah, la terlupa baca Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Adhkar, masuk rakaat ketiga baca Qul Ya, kemudian baru baca Qul huwallahu ahad dengan sampai taratulah tuan-tuan punya sunatnya bagi kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ni untuk baca surah-surah yang menjadi sunnah
ketika kita mengerjakan salat sunat witir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi SAW jaga 2-3 surah ni ketika baginda mengerjakan salat sunat witir. Jadi insya-Allah kepada bapa-bapa, kalau ada anak hafiz Al-Quran ataupun kalau tak hafiz, boleh paksa amalan ni bagi hafal juga 2-3 surah ni. Usaha supaya kita, walaupun kita tak boleh pergi masjid, kita tak boleh sembahyang sunat tarawih di masjid, kita sembahyang di rumah kita pun sama macam di masjid juga. Sebab kita baca seperti yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan. Kemudian sikit lagi Imam Nawawi sambung tuan-tuan. Waruwina fi sunan Abi Dawud wan Nasa'i wa ghairihima bil isnad sahih. Dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab Sunan Abi Dawud, Nasa'i dan lain-lain dengan sanad yang sahih. An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ni tuan-tuan, hak kita nak baca pula ni ialah lepas sembahyang sunat witir, apa yang kita nak baca. Saya ingatlah tuan-tuan, hak yang kita nak baca ni kita tak amai di negara kita ni kan. Di masjid, di surau, kita tak hidupkan sunnah membaca doa selepas sunat witir ni kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita nak perkenalkan amalan yang Nabi SAW buat dan Nabi SAW ajak kepada kita ketika mana lepas sembahyang sunat witir, apa sunnahnya, apa doa yang sepatutnya kita baca selepas salat sunat witir. Bunyinya lagu ni tuan-tuan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama fil witri, kata Ubay bin Ka'ab, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selesai saja dia bagi salam sembahyang sunat witir, dia akan baca satu zikir yang mudah sangat tuan-tuan untuk kita baca. Tuan-tuan ikut saya sambil-sambil tuan-tuan duk tengok ni. Bunyi dah tuan-tuan. Subhanal Malik. Pendek tu ya tuan-tuan. Subhanal Malikil Quddus. Kali lagi saya ulang. Subhanal Malikil Quddus. Dan Nabi SAW baca 3 kali. Nabi baca 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu sunnah masa kita selepas kita solat sunat witir. Ada hadis saya nak kongsikan dengan tuan-tuan ni kan. Cara kita baca. Cara baca ada tuan-tuan, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga tu tuan-tuan, yarfa', Nabi pederah bila sampai yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua tu Nabi baca pelan ya. Tapi yang ketiga Nabi SAW membaca Subhanal Malikil Quddus tu dengan suara yang kuat. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Masuk yang ketiga, Nabi kuatkan suaranya dengan bacaan Subhanal Malikil Quddus. Tuan-tuan ajak dulu anak-anak sebelum kita nak solat sunat witir pada malam esok insya-Allah. Pendek ya tuan-tuan. Kemudian dalam Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i an Ali, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata Sayyidina Ali membaca di akhir solat sunat witirnya, Nabi baca sikit lagi doa tuan-tuan. Bunyi doa ni panjang sikit lah yang ni. Bunyi dia, Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik. Ni hadis riwayat al-Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi hadis yang hasan. Ni panjang lah sikit kalau kita nak apa tuan-tuan. Ni dalam riwayat dalam kitab Al-Adhkar. Sekali lagi saya ulang untuk kita manfaatkan pada malam ini. Iaitu bunyi dia macam mana tuan-tuan? Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أثنيت على نفسك. Ni doa yang bolehlah kita pakai ajak anak-anak kita hafallah ni, tambah dalam tempoh-tempoh lagu ni tuan-tuan, depa duduk di rumah. Kalau kita ulang insya-Allah anak-anak kita akan boleh hafal doa-doa seumpama ini. Dan harapan kita tuan-tuan, bila kita buat di rumah kita, walaupun di masjid lah tak buat, insya-Allah nanti dia akan jadi satu amalan. Bila ramai orang tahu, kita mula di rumah kita selepas Ramadan ni, tiap-tiap kali kita solat sunat witir, kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan, sebelum kita nak masuk yang topik yang kedua yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ni. Sembahyang sunat witir, tuan-tuan cuba jaga hafal. Kalau tak hafal lagi, baca Sabbihis rakaat pertama. Rakaat ketiganya kita baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau terlupa pun, macam yang disebut oleh Al-Imam Munawi, baca juga pada rakaat yang seterusnya. Kemudian setelah selesai solat sunat witir, baca zikir paling kurang tuan-tuan ambil yang pertama tu, iaitu baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang tu angkat suara kita bagi tinggi sikit. Yang ketiga. Habis tak ada yang tu lah, kita pakat baca tuan-tuan. Kemudian kalau yang boleh hafal doa ni, doa seterusnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Juga takat tu juga ada lagi dalam riwayat lain berkenaan dengan bacaan-bacaan selepas solat sunat witir. Okey. Saya ada 10 minit lagi sama-sama dengan tuan-tuan insya-Allah pada malam ni yang kedua pula tuan-tuan. Iaitu ni amalan yang kita nak bagi Ramadan kita jadi lebih bermakna, dan kita nak mulakan dalam hidup kita sunnah yang Nabi SAW baca bila tiap-tiap kali Nabi SAW nak tidur. Dan ada sebahagiannya Nabi ajarkan kepada anak Nabi, keluarga Nabi SAW. Jadi yang saya nak baca kepada tuan-tuan pada malam ni ialah, ni tak payah salin lah tuan-tuan. Yang ni kita boleh amal mudah. Cuma nak bagi kita rajin buat. Kita rasa kita boleh buat tuan-tuan. Iaitu sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dia hadis ni tuan-tuan. Saya nak tengok. Cari dah tadi ni. Okey. Nampak dah. Zikir yang dipanggil terkenal zikir ni tuan-tuan dengan nama Tasbih Fatimah. Kisahnya tuan-tuan, Tasbih Fatimah ni ialah Fatimah radhiyallahu anha datang berjumpa dengan Nabi SAW, mengadu hal kepada Nabi SAW kerana dia buat kerja teruk di rumah. Penat. Dulu tuan-tuan bukan macam kita hari ni. Dulu nak boleh makan cucuk ni, nak buat makanan dengan tepung ni, nak kena kisang gandum tu. Jadi dia terpaksa buat kerja yang agak penat sikit. Jadi Fatimah radhiyallahu anha pergi rumah Nabi SAW. Kebetulan pada ketika itu dia dengar ada tawanan perang yang dibawa daripada luar ke Madinah Al-Munawwarah, diagih-agihkan kepada para sahabat di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia pergi jumpa Nabi, Nabi SAW tak ada. Jadi pada ketika itu Fatimah radhiyallahu anha habaq ke Aisyah. Dia minta seorang hamba untuk bantu dia di rumah. Tiba-tiba tuan-tuan, Nabi SAW bila Nabi SAW balik,
Nabi balik-balik rumah, Fatimah Aisyah radhiyallahu anha pun ceritalah kepada Nabi SAW bahawa Fatimah sebut perkara tadi. Jadi Nabi ni tuan-tuan pada ketika itu malam dah. Lalu Nabi pun pergilah ke rumah Fatimah, rumah Saidina Ali. Bila Nabi masuk ke rumah, Nabi kata kepada Sayyidatina Fatimah dan juga Saidina Ali radhiyallahu anhu, mau tak, kata Nabi SAW, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani, mau tak aku ajarkan kepada kamu berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu mintakan kepada aku tersebut. Lalu mereka pun kata, bala ya Rasulullah. Nabi pun kata, idza akhadhtuma madaji'akuma, bila kamu nak tidur, kita dah duduk atas katil dah, kamu duduk dah atas katil kamu dah pada ketika itu, maka tukabbira, hendaklah kamu berdua bertakbir 34 marratan. Takbir sebanyak 30 kali. Yang sebut Allahu Akbar 33 kali. Kemudian wa tusabbiha 33, bertasbihlah kamu 33 kali. Wa tahmida aw tuhammida 33, sebanyak 33 kali. Jadi tuan-tuan ingat susunan dia ni. Takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Jadi jumlah semua ada 100. Nabi kata kepada Fatimah dan juga Sayyidina Ali, fahuwa khairun lakuma min khadimin, amalan yang kamu buat ni, kalau kamu boleh buat, itu lebih baik daripada seorang khadam. Ni amalan ni. Jadi tuan-tuan, kalau dalam kitab Al-Adhkar, ketika Al-Imam Nawawi rahimahullah cerita tentang amalan membaca doa sebelum tidur ni tuan-tuan, yang Nabi ajarkan kepada Fatimah dan juga Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali ni tuan-tuan, dia amal. Begitu juga Fatimah. Fatimah tak lama. Fatimah 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat, Fatimah pun meninggal juga. Ali, Sayyidina Ali ni dia amal. Amalan ni dia pun bagi tahu orang, inilah yang pak mentua aku Nabi SAW ajar. Jadi dia kata dia amal berterusan dalam hidup dia sampailah sekarang ni, kata Sayyidina Ali. Kemudian ada satu orang tanya Sayyidina Ali, masa malam perang Siffin, ni hadis yang saya baca tuan-tuan. Sayyidina Ali kata, fama taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tak pernah tinggal, sekali pun aku tak tinggal amalan ni setelah aku diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang tanya dia pada ketika itu. Orang tu tanya dia, di kalangan ramai-ramai para sahabat ni, yang tanya dia, dia kata, wala lailata Siffin, malam perang Siffin kamu baca tak? Perang Siffin ni berlaku antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Jadi malam peperangan tu berlaku, memang kelang kabut lah pada malam tu. Malam tu kamu baca juga ke? Sayyidina Ali kata, wala lailata Siffin, ya, malam Siffin pun aku tak tinggal baca doa ni. Tuan-tuan bayangkan, para sahabat dulu bila dapat sesuatu amalan yang diajarkan kepada mereka alaihi wasallam, dia amal sungguh-sungguh dalam kehidupan dia tuan-tuan. Untuk nak menggalakkan kita baca doa ni tuan-tuan, nak bagi kita rasa kita kena amal, bukan susah mana pun. Nak tidur baca takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Senang ya tuan-tuan. Cuma nak bagi rasa nak buat tu macam mana tuan-tuan. Saya jumpa tuan-tuan dalam kitab Irsyadus Sari, salah satu kitab syarah Sahih Bukhari yang dikarang oleh Al-Qastallani, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita ni. Dia syarah kitab Sahih Bukhari. Bila dia syarah hadis ni tuan-tuan, hadis tentang amalan membaca tasbih Fatimah yang kita sebutkan tadi itu, dia kata apa tuan-tuan? Dia naqalkan kata-kata seorang ulama. Qala, ni Al-Qastallani, Ibnu Taymiyah, qala Ibnu Taymiyah fihi anna man wadhaba ala hadha dhikr
'inda an-naum lam yusibhu a'ya'u li'anna Fatimah radhiyallahu anha syakat at-ta'ba min al-'amal fa'ahalaha sallallahu alaihi wasallam ala dhalik. Kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dia kata barang siapa yang wadhaba, maknanya istiqamah melaksanakan amalan ni, tiap-tiap malam sebelum dia tidur dia baca tasbih Fatimah seperti yang kita sebutkan tadi, tusibhu a'ya, dia tidak akan ditimpa kepenatan, at-ta'ab, dia tak akan letih buat kerja. Ni nak puasa ni letih tuan ni. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin kita tak letih. Tapi mai hari keempat, hari kelima tuan-tuan terhelek juga kita, letih. Tambah mai hari ke-10 tak larat. Cara kita nak dapatkan kekuatan tu dengan amalan sunnah ialah kita cuba amalkan zikir Fatimah ataupun tasbih Fatimah. Kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, siapa yang amal amalan ini berterusan dalam hidup dia, lam yusibhu a'ya, dia tidak akan ditimpa dengan kepenatan, tak akan letih. Kerana apa? Kerana Fatimah radhiyallahu anha, masa dia pergi jumpa Nabi SAW tu, dia mengadu apa tuan-tuan? Dia mengadu penat, mengadu tak larat, letih. Lalu Nabi tunjuk ke dia, nak bagi hilang letih, nak hilangkan kepenatan kamu supaya kamu bersemangat boleh terus buat kerja, cara dia amal tasbih yang kita, Nabi kata fahuwa khairun lakuma min khadimin, itu lebih baik untuk kamu berdua daripada seorang khadam. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengamalkan amalan ini tuan-tuan sepanjang hayatnya, sehingga kan pada malam peperangan Siffin pun dia tak tinggal amalan ini tuan-tuan. Mudah untuk kita amalkan. Saya ingat untuk malam ni sekadar itulah yang boleh saya berkongsi dengan tuan-tuan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pihak komuniti Iris yang jemput saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Moga-moga bermanfaat dalam kita menghadapi Ramadan yang akan datang ni tuan-tuan. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang kurang dan lemah daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.